Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita bertemu lagi pada hari ini. Jadi kita sambung topik pada minggu lepas, iaitu mengenai kesan terhadap kehidupan masyarakat, bab 7.2. 7.2 Sistem Pentadbiran Barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Jadi hari ini kita tengok kesan dia dari segi kesensaraan kepada rakyat, iaitu mengenai sistem percukaian yang membebankan yang dikenakan oleh Barat, terutamanya penjajah British terhadap penduduk tempatan, sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah dan juga di Sarawak. Kesensaraan rakyat. British telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sebelum ni, cukai ini hanya dikenakan berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh rakyat. Tetapi apabila British mengambil alih ataupun apabila British campur tangan dalam negeri-negeri ini, maka British telah memperkenalkan bukan hanya cukai kepada hasil, tetapi cukai kepada tanaman itu sendiri. Contohnya, jika seseorang itu menanam pokok durian, satu pokok durian akan dikenakan cukai. Begitu juga dengan pokok kelapa. Setiap pokok kelapa yang ada akan dikenakan cukai. Berbeza sebelum pemerintahan ini, sebelum kedatangan British, di mana hasil durian dan juga hasil kelapa sahaja yang dikenakan cukai. Tetapi apabila British datang, pokok pun dikenakan cukai. Sebab itulah kedatangan British ini telah membebankan ataupun memberi kesensaraan kepada rakyat pada waktu itu. Kita ambil contoh. Cukai terhadap petani di Pasir Putih. Sebelum pentadbiran British, cukai dikutip berdasarkan jumlah keluaran ataupun jumlah hasil. Sekiranya hasil tanaman sedikit, maka cukai yang dikenakan adalah sedikit. Tanah yang diusahakan ataupun tanah yang tidak diusahakan akan dikecualikan daripada dikenakan sebarang cukai. Tetapi berbeza dengan British. Contohnya tanah pertanian, cukai tanah akan dikenakan sebanyak 40% hingga RM1.20 seekar. Itu yang berlaku semasa pemerintahan tempatan. Kemudian apabila kedatangan British telah memperkenalkan cukai yang sedikit berbeza dan membebankan. Setiap penduduk mesti melampaukan keluasan sawah padi yang dimiliki. Jadi penduduk di Pasir Putih, Kelantan pada waktu itu kena melaporkan keluasan tanah sawah yang mereka ada kepada British. Setiap tanah yang berkeluasan 400 depa. 400 depa, ni depa. Depa kita. Setiap 400 depa akan dikenakan cukai sebanyak 30 sen setahun. Semua pemilik tanah wajib membayar cukai. Contoh cukai yang dikenakan oleh British. Pertama adalah sebatang pokok durian akan dikenakan cukai sebanyak 12.5 sen. Pokok kelapa yang ada buah akan dikenakan cukai sebanyak 3 sen sepokok. Pokok pinang akan dikenakan cukai sebanyak 1 sen sepokok. Pada zaman ni orang Melayu pada waktu itu memang makan pinang. Jadi dia makan pinang bersama sirih. Jadi pokok pinang ni antara komoditi yang cukup penting lah pada waktu itu. Kemudian sirih dikenakan cukai sebanyak 5 sen sejunjung. Sejunjung ni maksud dia sepokok lah. Ataupun satu sirih ni dia menjala. Jadi satu dia biasanya letakkan kayu. Pokok tu memanjat. Yang tu kita panggil junjung. Jadi setiap junjung sirih ni akan dikenakan sebanyak 5 sen sepokok. Jadi ini adalah membebankan kepada penduduk pada waktu itu. Kerana orang Melayu pada waktu itu mereka memang makan sirih dan juga makan pinang. Jadi benda ni adalah benda yang satu keperluan ataupun satu benda ruji ataupun satu benda yang wajib ada pada waktu itu. Kemudian lembu dan kerbau dikenakan cukai sebanyak 20 sen seekor bagi setiap tahun. Ini juga membebankan. Belum lagi dijual tapi sudah dikenakan cukai. Bayangkan kalau ada 100,000 kerbau ataupun 1,000 kambing ataupun lembu pada waktu itu,
Maksudnya dah berapa banyak hasil yang British dapat daripada lembu ataupun kerbau sahaja pada waktu itu. Dan untuk membayar cukai. Okey, cukai tu dah membebankan, tetapi untuk membayar cukai pun ada masalahnya. Iaitu penduduk Pasir Putih menghadapi masalah membayar cukai kerana tempat untuk membayar cukai itu berada jauh daripada tempat mereka. Ada jauh daripada tempat mereka tinggal dan beroperasi pada waktu pejabat sahaja. Jadi pada zaman tu mereka tak ada kenderaan, tak ada kereta, tak ada motor, hanya berjalan kaki. Okey, jadi apabila mereka berjalan kaki, kadang-kadang memakan waktu yang lama. Okey, dah sampai tempat bayar cukai, tiba-tiba pejabat dah tutup. Okey, jadi itu antara menyebabkan keresahan dalam kalangan rakyat. Dan disebabkan itu, ramai rakyat yang enggan membayar cukai. Jadi apabila enggan membayar cukai, British telah bertindak dengan menangkap mereka dan juga mendenda mereka. Kemudian bercanggah dengan nilai tempatan. Okey, British telah melaksanakan beberapa perubahan dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan ataupun bertentangan dengan amalan ataupun budaya penduduk tempatan. Contohnya dekat Terengganu, mereka perlu mendapatkan surat kebenaran untuk memungut hasil hutan ataupun untuk membuka tanah bagi pertempatan dan juga berhumah. Berhumah ni tanam padi. Humah ni adalah padi bukit, jadi berhumah ni tanam padi dekat bukit. Cukai yang dibayar di pejabat tanah, mereka yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan didenda. Okey, dan jika gagal membayar denda, akan dipenjarakan. Okey, jadi yang ni menyebabkan rakyat makin bencilah dengan British. Kemudian dekat Sarawak pada tahun 1894, DJS Bailey, pegawai Brok yang bertugas di Semangan telah mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batan Lupa. Okey, dia juga telah mengeluarkan arahan untuk memusnahkan rumah panjang yang dibina di sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Okey, jadi dekat Sarawak ni dipecah dua. Satu bahagian dimiliki oleh Brok, iaitu Sarawak, dan satu bahagian lagi dimiliki oleh Belanda ataupun kita panggil sebagai Kalimantan. Okey, kalau sekarang ni dia adalah wilayah di Indonesia lah. Jadi rumah-rumah orang Iban yang berada dekat sempadan tu telah diarahkan untuk dimusnahkan. Kemudian orang Iban membantah pasangan supaya berpindah ke pertempatan di sepanjang sungai utama kerana menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Kemudian ketika memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, jadi rakyat orang Iban ni daripada Kalimantan dekat di wilayah Belanda tu, apabila mereka masuk ke Sarawak, mereka akan dikenakan cukai. Ada barang-barang tu akan dikenakan cukai. Dan kalau mereka tak bayar cukai ataupun mengelak daripada cukai, mereka akan dikenakan denda sebanyak 10 kati ataupun $7.20 pada waktu itu. Dan $7.20 tu adalah suatu yang cukup membebankan rakyat. Nak cari 10 sen, 20 sen pun sangat sukar. Bayangkan kalau mereka kena bayar sebanyak $7. Sepatutnya barang mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Cukai biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai. Kemudian di Sabah, SBUB memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan rakyat. Contohnya 1 ekar tanah dikenakan cukai sebanyak $1. Kalau ada 10 ekar tanah, kena cukai $10. Kawasan tanah yang melebihi 1 ekar dikenakan sebanyak $2. 1 ekar tanah $1, lebih 2 ekar dikenakan $2. Yang tu pembetulan hak milik tanah bagi setiap 0.4 hektar ataupun lebih kurang 1 ekar saya lupa. 1 hektar bersamaan dengan 2 ekar. Jadi akan dikenakan 50 sen cukai. Pokok kelapa yang menghasilkan nira ataupun tuak akan dikenakan cukai sebanyak 25 sen setahun. Segantang beras. Beras pun akan dikenakan cukai sebanyak 2 sen. Kemudian tangkapan ikan besar. Ikan yang besar ditangkap daripada sungai Sarawak itu akan dikenakan cukai sebanyak $1 seekor. Dan memelihara anjing juga akan dikenakan cukai sebanyak $1 seekor. Kalau ada 10 ekor, jadi $10 dia kena bayar. Kemudian layanan yang tidak adil. Di Sabah, pentadbiran SBUB menindas seorang murut
mereka dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah ataupun pertempatan. Akibatnya orang Murut kekurangan bekalan beras untuk makanan harian. Jadi orang Murut ni antara suku kaum dekat Sabah ni, mereka telah dilarang membuka tanah baru untuk pertanian dan juga pertempatan sehingga menyebabkan mereka kehilangan sumber makanan pada waktu itu. Jadi orang Murut juga dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sepadan. Okey, sepadan tanah. Kemudian suami isteri orang Murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa dikenakan denda sebanyak $1. Okey, jadi orang Murut ni dia dipisahkan lelaki perempuan, suami isteri tu. Kalau nak berjumpa kena bayar $1. Yang ni memang zalim lah. Peraturan baru ini menyulitkan kehidupan orang Murut. Jadi pentadbiran barat sebenarnya telah menyebabkan kesusahan dan juga kesukaran kepada penduduk tempatan pada waktu itu. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.